Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Tuhfatur Raghibin, dan insya-Allah pada malam ini pada muka surat 18, 8 baris daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, dan ada kalanya bid'ah itu mubah, dan jika ada ia bid'ah memberi maslahah kebaikan pada agama, maka iaitu ada kalanya bid'ah itu wajib dan ada kala bid'ah itu sunat. Maka dari kerana inilah terbahagi pekerjaan bid'ah itu atas 5 bahagi, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi daripada Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Katanya, kata Syekh Izzuddin Abdussalam, bid'ah itu atas 5 bahagi. Pertama, bid'ah wajib, iaitu seperti mentafsirkan Quran dan mensyarahkan hadis dan mengarang ilmu itu yang menguraikan bahasa Arab, iaitu seperti ilmu lughah dan sarah dan nahwu dan ilmu ma'ani dan bayan dan arud dan ilmu faraid, dan menghafazkan masalah yang gharib-gharib, dan mengarang kitab usul fiqh, dan mengarang ilmu usul, dan mengarang kitab yang menyatakan hadis sahih atau maudhu'. Baik, kita sambung lagi pengajian kitab Tuhfatur Raghibin tentang bid'ah. Hak semua duduk balah antara ni isu bid'ah. Kita balah ni sebab kita tak tahu. Yang kedua tahu tapi balah juga. Dua ni yang penyakit. Sebab jahil, tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tak boleh terima benda yang kita tak rajin dengar. Tu perangai uduh. Ingat, kalau kita tak tahu, kita dengar benda baru, jangan tolak lagi. Sebab tu dikatakan annas adu bima jahila bihi. Manusia itu sentiasa bermusuh dengan benda yang dia tak tahu. Dan sebab apa dia tak boleh nak terima benda yang dia tidak tahu? Kerana bagi dia, bila dia tak tahu, orang lain macam dia juga tak tahu. Jangan ada sikap tu. Bila kita tak tahu, kita kena ingat orang lain tahu. Kita tak tahu. Jangan bila kita tak tahu, kita canggah. Sebab kita ingat orang lain macam kita juga tak tahu. Nampak? Penyakit ni masalah. Ni banyak penyakit masyarakat. Dan bila kita tahu, kita berasa ke kita je tahu, orang lain tak tahu macam kita. Banyak penyakit. Jadi penyakit belakang tu. Jadi borok dulu, borok buih seorang borok pokoknya. Ni tulis dalam internet. Bobok ni tulis. Nak ngaruk ngabang ni tulis. Orang pun tahulah budak ni bengong kalau gitu. Budak ni bodoh. Itu pertama. Kita tak tahu. Yang kedua, penyakit ni tahu dah, kerah kepala. Nampak? Kerah kepala. Nak menang lek dia kau. Itu penyakit kau. Dia ustaz dah. Dia pun tahu. Tapi dia akan spin kat mana kau supaya salah lawang dia tu. Tak? Jadi obat dia mengajilah. Tak usah duduk cara orang duduk balah-balah tu. Mengaji. Baru kita faham. Sutir baru kita faham.
Neh. Cikgu dulu yang belum ngaji gitu. Nak, neh. Rasa pelik tak dengar hukum. Nak. Berasa macam ke doktor je orang. Dah lepas ngaji? Betul lah. Kita tanya cikgu dia je orang lama. Cik Man. 97, 98 tak? 95 mari dah. 5-6 orang yang tengok. Cikgu salah seorang. Dah 95 mari nadah kitab dah. Siapa tua dah lah ni. Kita macam tula. Nampak tak? Makna tak tahu Hemoh mengaji. Tak tahu. Jadi menyakit ustaz-ustaz ni, dia tahu dah. Tapi dia buat kerah dia. Nak menang. Ini menjadi masalah kau. Mangsanya masyarakat awam. Tak kira bab hadis, bab qiraah, masalah tasawuf. Ini nak kerah. Sebab menang itu ialah godaan syaitan. Benar itu malaikat. Malaikat dia nak suruh kita benar. Kan nak suruh menang. Syaitan nak suruh menang. Jadi alik lawang kita tu, dia keluar status, kita keluar status. Alik lawang itu kita bilang 19 like. Kita 37 like. Menang kita. Nampak? Kena tipu gitu ke? Itu mainan bodoh lagi. Ni kita sambung bab bid'ah. Belajar. Tak rugi belajar. Kalah lah apa ngaji. Dan ada kalanya bid'ah itu mubahun. Mubahun tu bahasa Arab, mubah. Bahasa Melayu harus. Harus. Bid'ah itu harus. Dan jika ada ia bid'ah memberi maslahat kebaikan pada agama, maka iaitu ada kalanya bid'ah itu wajib dan ada kalanya bid'ah itu sunat. Apa makna bid'ah? Bid'ah pada lurah, bid'ah pada syarak. Kena faham. Bid'ah pada lurah ialah rekaan baru. Macam langit ni, sebelum ada langit, tak ada langit tau. Kemudian Allah buat langit. Langit tu pada bahasa bid'ah. Pasal belum ni tak ada. Badi'us samawati wal ard. Tahu tak? Allah Ta'ala membid'ahkan 7 lapis langit. Maksudnya mereka yang sebelum ini tak ada. Maka Allah reka. Allah jadikan 7 keping. Itu bid'ah pada bahasa. Kita naknya bid'ah pada agama. Bid'ah pada agama perkara rekaan yang bercanggah dengan hukum syarak. Mudah faham. Jadi kalau yang direka itu tidak canggah dengan hukum syarak, bid'ah itu tidak dilarang. Kalau bid'ah itu bercanggah ada larangan membawa benda yang khurafat atau membawa kemungkaran, bid'ah itu adalah haram. Faham lagi? Macam zaman Nabi ada pertandingan ratu jatik. Tak ada. Lepas ada pertandingan ratu jatik. Baik, dalam pertandingan ratu jatik tu ada tak benda yang haram berlaku? Ada tak? Nak tunjuk aurat dan sebagainya. Betul tak? Maka bid'ah mengadakan pertandingan ratu cantik ini bid'ah yang menyesatkan. Yang haram. Zaman Nabi ada kitab hadis? Tak ada. Tak ada. Abu Hurairah dengar, dia apa dalam dada. Ibnu Mas'ud dengar, dia apa dalam dada. Tak ada kitab. Faham lagi? Tak ada. Siapa lagi? Apa benda ni? Abu Sa'id Al-Khudri dengar, dia apa dalam dada dia. Orang ni 1,500, orang ni 1,200, orang ni 900 hadis. Aisyah dengar, dia apa? Lepas pada zaman Sayyidina Uthman baru ditulis. Pada zaman Imam Malik tu sehur dah tulis hadis. Imam Malik tulis 100 tahun hijrah. Buku kitab Al-Muwatta daripada bab wuduk sampai bab belakang kali. Tulis dah. Hadis. Zaman Nabi ada tak tulis buku gitu? Tak ada. Tu bid'ah tak? Bid'ah Tapi memberi kebaikan tak? Bid'ah itu bukan yang dilarang. Okey?
Nak. Ini nak jelas. Jadi kalau bid'ah itu membawa kebaikan kepada agama, ada kala wajib, ada kala sunat. Pakai speaker bang. Sayyidina Bilal Ibn Rabah bang, ada tak speaker? Ada mikrofon tak? Tak ada. Nabi suruh naik tempat yang tinggi. Ada hadis riwayat yang lain, Nabi suruh duduk depan pintu masjid. Dan bang. Pada zaman Sayyidina Osman di Wat Nara. Speaker ada lagi, Wat Nara. Naik atas. Naik atas. Turun tu kan nak start mayang. Tinggi. Nak. Supaya kuat lagi. Itu bid'ah. Suruh naik atas tangga tu. Zaman Nabi suruh naik atas rumah hak paling tinggi di tepi masjid. Rumah seorang perempuan. Sahabat perempuan, saya lupa nama dia. Dan di situlah biasanya sahabat yang jadi muazzin naik atas rumah dia, duduk di beranda bang. Rumah dikeliling Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Zaman Sayyidina Osman Wat Nara. Macam kita Nara, kita berspekar tau. Nara zaman dulu, belum Jepun dulu. 80 tahun dulu, Nara macam kita tau, tapi orang naik atas tu. Norek jatuh bawah tu bila terbau. Tangga-tangga cabut. Rekaan ini sampai kepada zaman kita ada mikrofon. Lepas tu duana copong luar tu. Atas nara sejik, atas tak sejik. Bang tak payah naik dah, duduk dalam sejik. Reka tak? Reka. Beri kebaikan tak? Beri ya. Memudahkan orang dengar, japa jauh suara. Itu bid'ah yang dibenarkan syarak. Jadi nak faham bid'ah yang kata kullu bid'atin dalalah, bid'ah yang sesat ni ialah bid'ah yang dilarang oleh agama, yang memudaratkan masyarakat dan agama. Tahun 90-an dulu, kalau Tok Bila ada mic hok tak payah pakai wayar soho dulu. Faham lagi? Tok Bila mic pun dah ada. Tok Imam pun dah ada. Mula masuk Malaysia tu 90-an. Mic pun dah ada dia tak? Lepas tu ada wayar cokeng ni, tu bit kocek. Le ni murah Shopee. Naya setengah Faham lagi? Tanpa ada pawaga tu. Dah. Tu semua tu rekaan belaka tu. Bawa kebaikan tak? Kenapa reka zaman Nabi tak ada? Bila zaman Nabi tak ada, zaman kita ada. Dipanggil bid'ah. Ma laisa lahu misalun fi zamanin Nabi. Perkara yang tidak ada contoh lagi di zaman Nabi. Tak ada. Kita ada. Bid'ah. Pakai mikrofon gitu. Dan membawa keburukan, kebaikan. Kebaikan itu dia kata bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik. Dia dengar imam ada seorang ulama besar di Madinah. Imam Syafi'i orang Mekah. Dia nak pergi ngaji. Nak pergi mengaji dia. Pergi jalan kaki Imam Syafi'i. Kita lah ni kereta api laju kan. Nampak? Mekah Madinah kereta api laju. Jalan kaki. Bukan seorang. Bila ada kabilah yang nak bergerak, berdagang sampai pergi ke Madinah, Imam Syafi'i itu pun jalan aja. Budak lagi. Pergi ngaji. Berapa kilo? 15 kilo Madinah Mekah? Cikgu? 400 kilo. Sini kau lupa. Faham? Jalan kaki. Siapa dekat Imam Malik? Imam Malik ni ngajar kitab. Pakai kitab. Dan murid dia ialah ulama. Yang bukan ulama, orang awam mengaji dengan murid dia di masjid. Hak mengaji di rumah dia, ulama dah. Faham lagi? Imam Syafi'i tak ada kitab. Kitab Muwatta' tu Imam Malik. Kita lah ni ada juga tak? Pustaka ilmu 38 ayat suti. Siap dah dengan baris ada belaka dah comel loteng dah. PDF pun ada dalam internet. Tak?
Muwatta Imam Malik. Jadi oleh kerana tak ada kitab, Imam Syafi'i tak ada pitih. Zaman tu tidak kitab tidak dijual macam kita di kedai-kedai kitab. Kalau kita nak belajar Sahih Bukhari, kita upah orang tulis hadis Bukhari. Upah dia dapat satu naskah. Kitab tu lah ngaji. Nak ngaji kitab Imam Malik, kitab Muwatta, upah orang tulis seorang. Dia ada seorang penulis. Dia akan tulis. Nah, siap dah. Kata seminggu, siap. Siap ayo. Pergi ngaji. Masa tu kitab zaman Imam Malik. Bukan jusur lah kabinet gitu macam jual selain. Nah, jadi Imam Syafi'i nak beli tak ada piti. Pasal dia orang miskin. Dia pinjam kitab. Kalau tak ada kitab dia masuk. Dia kena hafal. Pasal Imam Malik dia suruh hafal. Hari ni baca dulu hadis. Hadis ke-35. Baca dulu baca. Okey, baru kita sarah. Nak. Jadi Imam Syafi'i nak beli adab piti, pinjam dengan kitab orang. Dan dia hafal seluruh hadis itu 1000 lebih hadis selama 3 malam. Satu riwayat 2 malam. Tak salah kita ambil 3 malam. 3 malam pinjam, 1000 lebih hadis itu ingat dalam kepala. Kita boleh tahu 1000 lebih 3 hari. 14 kali hidup gitu dia. Faham tak? Niat bayar jamak tukung ke tayamu. Nampak tak? Tu. Sebab tu jangan celera dulu-dulu. Orang putih panggil miracle. Miracle. Kita panggil karamah, kemuliaan, khamak. Khamak jangan duk nampak jalan atas air je. Karamah ni maknanya al-khaliqu lil adah. Perkara yang pada adatnya orang lain tak mampu buat. Allah beri pada setengah-setengah orang yang dia kasih mampu buat. Itu panggil karamah. Dia boleh apa? Jadi dia masuk dalam kelas, dia buat lolok je. Tengok macam kitab. Dia tulis dobek tu di tangan. Tulis di tangan, tulis di tulang. Bawa tulang lah kita tak ada pitih. Kita ni waktu tu tab Samsung tab Syum. Faham? Nampak beratah tu bit depan. Tulang unta yang di sebelah kan suci. Dia tak najis, faham? Kan tulang bakar. Dia kutip tulang-tulang tu untuk tulis hadiah-hadiah apa. Tu. Allahu Rabbi. Jadi Imam Malik dia nak pangkat imam. Dia tengok pelik. Budak ni seorang daripada Mekah pelik. Dia tengok ada kitab ke tak. Sebab dia tak benar, tak ada kitab. Dia pun pusing keluar. Dia masuk balik ke belakang. Tengok kitab ada. Dia kata, macam mana ngaji kitab tak ada? Kata Imam Syafi'i budak ni lah. Saya apa dah tuan? Ya ke tak? Ya. Cuba baca hadis nombor siang. Semua nombor yang Imam Malik sebut, dia baca. Sama, tidak tinggal satu ayat. Tu hafal hadis. Baru dibenarkan mengaji dalam kelas dia. Nampak? Tak ada buat main-main. Itu zaman Imam Syafi'i. Zaman hamba ngaji 90 hari itu pakai kaset juga tak? Kaset. Ada orang ngaji buka kitab baru di pondok di Tani Nara mana atau 300 keping 400 kaset tu. Balik sekarang ada kena kaset pita rakaman. Gitu. Faham lagi? Nak buka pita rakaman kaset 90 hang. CD disk tu ujung 90 hang baru terbit. Nak 97, 96 baru sampai. Kita awal lagi 90 tu baru start ngaji. Pakai kaset. Orang merata balik tu budak pondok balik, ustaz ni 400 keping. 325 keping. Dengar? Dia tanda situ muka surat 1 baris 3, muka surat 1 baris 18, muka surat 2, muka surat. Ambil balik kitab ni. Buka kaset. Dengar dobek pula. Kok guru ngajar. Dah kita tak pergi pondok. Learning.
Allah, YouTube tunjuk belaka nak ulama mana. Betul tak? Kitab mana nak? Tiba-tiba dak alim juga kita. Berat. Rugilah kita. Molek pasang tu sudah kerja dah lah. Pergi cari pula budak lah hak reti, muka surat berapa, kitab benda, baris ni benda bacaan dia. Tak dengar. Kena betul balik baris ni. Nak tahu ibarat makna sarahan guru. Nak. Kita lah ni nak MP3, MP4 macam-macam. Jadi semua tu rekaan-rekaan tu zaman berzaman adalah bid'ah belaka. Tapi memberi kebaikan bagi agama, maka sunat kita menggunakannya. Bid'ah itu benda yang dipuji syarak. Itu nak raya. Sebab tu jangan gaduh. Jangan gaduh. Maka dari kerana inilah terbahagi pekerjaan bid'ah itu atas 5 bahagi. Maksudnya terbahagi pada hukum syarak taklifi yang 5. Ingatlah hukum syarak, dia ada hukum syarak wada'i, ada hukum syarak taklif. Hukum syarak taklif ini ialah wajib, haram, makruh, sunat, harus. Kehidupan kita tak boleh lari pada 5 ni. Kita duduk faham tak duduk? Duduk kita kadang-kadang makruh, kadang-kadang harus, kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunat, kadang-kadang haram. Contoh duduk yang harus. Duduk tagreh. Dengan orang lain diri lagi duduk tagreh. Harus ke haram? Harus duduk. Duduk yang haram, duduk atas Quran, duduk atas muka orang, duduk atas kitab. Duduk itu haram. Duduk yang wajib, duduk tasyahud akhir. Tak duduk dosa. Betul tak? Duduk yang wajib. Duduk yang sunat, iaitu duduk mendengar ilmu. Adapun mengambil ilmu itu wajib. Duduk itu sunat. Orang lain duduk belakang diri. Taklah berdosa, sunat duduk. Faham lagi? Atau duduk tayat awal kan sunat. Duduk yang makruh. Ibu bapa dia balik, adik-adik bangun belakang sambut, dia seorang duduk buat kerah. Makruh kata ulama. Tidak memuliakan ibu bapa. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi daripada Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Katanya bid'ah itu atas 5 bahagi. Pertama, bid'ah yang wajib. Yang ini wajib kena buat, iaitu seperti mentafsirkan akan Quran. Zaman Nabi siapa tafsir Quran? Nabi seorang je, sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Ayat Quran turun, Nabi jelaskan maksudnya. Itu panggil tafsir lah. Menghuraikan maksud ayat Quran. Lepas tu kitab tafsir, ilmu tafsir. Ulama yang tafsir Quran dipanggil mufassir. Kalau ramai mufassirun. Kalau duduk tempat nasab, mufassirin. Jadi, bila Nabi telah wafat, yang menafsirkan Quran, sahabat-sahabat. Berapa orang sahabat yang boleh tafsir Quran? Ada satu riwayat, lebih kurang 18 orang saja. Nampak? Quran ini bahasa Arab ke bahasa Terengganu? Bahasa Arab. Sahabat Nabi ada orang haji ada. Ada sahabat Nabi orang Kuala Ketir. Ada sahabat Nabi orang Kemamang. Semua Arab. 124,000 orang. Lebih kurang. Ada satu kaum 120,000 orang. Ada satu kaum 100,000 orang sahabat Nabi. Semua cakap Arab. Makanan Arab. Faham tak? Duduk di Mekah, Madinah. Yang boleh tahu tafsir Quran 18 orang. Tak apa hak lain bodoh. Kan? Ini Quran tafsir. Faham? Tidak tahu tafsir Quran bukan makna bodoh. Dia tidak alim dalam ilmu itu kerana tidak mempunyai ilmu dalam bab tafsir Quran. Nabi kata man fassara Quran bi ghairi ilmin falyatabawaq ma'adahu minan nar atau kama qala. Siapa yang tafsir Quran tanpa mempunyai ilmu menafsirkan Quran, maka sediakan tempat duduk dalam neraka. Lebih kurang tak sampai 20 orang sahabat yang menafsirkan Quran. Itu pun ada pendapat 7 orang saja. Faham lagi? Kita lo pendek tak ting. Tafsir.
Faham lagi? Mana awak gua ni? Kita tak ada ilmu. Tak? Kita tak ada ilmu, langgar belaka. Macam orang tak belajar dari biskul semua. Dia bahang motosikal toki dia. Toki di do. Budak-budak cucu. Toki di do, bahang motor toki. Naik saja larang. Ikut peraturan tak? Dah. Habis teh pula. Nah, buah lorang ada jauh 5, ada jauh 6, dekat atas 1, 13 buah. Ikut peraturan. Dah tak ada ilmu. Macam kita cakap ayat Quran. Tak ada kata macam ahli tafsir. Ikut nak salah bahang ni tu. Nah, ilmu hadis contoh tu bahang ni peteh kat tu. Tak ada ilmu. Jadi ditafsirkan Quran kemudian dibukukan penafsiran pula. Lepas tu siapa pada kita cukup mudah. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kalau tafsir zaman sahabat pula, zaman tafsir Ibnu Abbas, tafsir Aisyah, tak terkenal lah kita orang awam ni. Kalau zaman tabi'in, tafsir Muqatil, tafsir Mujahid, nah, tafsir Ad-Dahhak dan sebagainya. Nah, siapa kat kita ni Arab atas tafsir, bawah Rumi pula bahasa Malaysia. Nah, itu semua tu rekaan belaka. Zaman Nabi tak ada buku-buku tafsir lagu tu. Nah, jadi memberi kebaikan tak bagi umat Islam. Maka bid'ah mengarang kitab tafsir ini bid'ah yang elok ataupun wajib. Sebab kalau tidak ditafsirkan ayat Quran, maka kita jadi salah. Salah maksud. Dan mensyarahkan akan hadis. Begitu juga zaman Nabi, zaman sahabat tak ada syarah. Tak disimpankan syarahnya. Mari sahabat dengar Nabi cakap. Dia pun hafal. Abu Hurairah dengar, orang lain tak dengar. Sahabat lain, walaupun besar sekalipun, dia kata semalam Abu Hurairah ada jalan dengan Nabi 2 orang, Nabi ada cakap satu hadis. Semua akan orang cari Abu Hurairah. Nak tahu apa yang Nabi kata. Yang dengar, Abu Hurairah. Sami'atun nabiyya, aku dengar Nabi yang berkata. Faham? Sayyidina Ali cari dia, apa Nabi kata semalam. Itu. Nah, sampai zaman Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Malik, hadis-hadis itu ditulis. Nah, aku dengar daripada guruku dengar daripada si pulang dengar daripada si pulang ambil daripada Ibnu Mas'ud dengar daripada Nabi, tulis. Nah, sebab tu ada Musnad Imam Syafi'i, ada Muwatta Imam Malik, ada Musnad Ahmad Hanbal, ada Sunan Abu Hanifah. Tapi kita tak tahu. Ini kitab-kitab hadis yang nadir ada pada orang awam. Faham? Yang sampai pada orang awam kita, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Betul tak? Kalau kata Sunan Abu Ya'la, bohong mulut kita. Faham tak? Musnad Firdaus, Musnad Dailami. Tak? Jadi dibukukan hadis-hadis tadi supaya tidak hilang ucapan-ucapan Rasulullah SAW pada umat yang akhir macam kita ni. Nah, jadi kita masih dapat kesempatan nak menyimpan sabda-sabda Nabi daripada usaha-usaha orang-orang di zaman salafus saleh dulu membukukan hadis. Lain ni comel hadis, ada takrib pula bawah. Nah, ada macam-macam, ada takrir dan sebagainya. Nah, kadang-kadang diletak baris, kadang diletakkan maknanya footnote dan sebagainya, memudahkan kita. Ini rekaan, reka semua supaya kita mudah. Ini bid'ah yang bagus. Dan mengarang ilmu yang menguraikan bahasa Arab, iaitu seperti ilmu lughah, ilmu lughatul Arabiyyah. Ilmu lughah pada zaman Nabi orang cakap dengar. Orang nak mengaji tidak ada buku-buku. Dengar cakap, ambil kataan, belajar. Kemudian dibukukan. Siapa banyak kan yang lepas tu yang sangat gemilang zaman 4 orang ni. Zaman Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Nah, daripada awal abad pertama Hijrah sampai kepada abad kedua Hijrah. Ni zaman gemilang ilmu ditulis. Nah, satu hari seorang lelaki dia
ziarah rumah Imam Syafi'i di Madinah. Dia tengok rumah Imam Syafi'i ni, tempat tidur boleh tidur je kosong untuk dia tidur. Hak di dinding-dinding ni penuh dengan tulang. Tulang hak ditulis ilmu tu lah. Nampak? Hak ni tulis syair, hak ni tulis nahwu, ni tulis lughah, ni tulis hadis, ni tulis tafsir. Apa penuh tulang lah rumah. Sikit dia pak kosong untuk tidur. Jadi kata laki-laki itu, jika kalau kau hafal semua ini, rumah kamu akan menjadi luas. Imam Syafi'i udak dia ikut dak batah. Dia pun hafal setulang. Semua dia hafal, lalu dibersihkan tulang-tulang itu. Tu alim orang dulu-dulu. Maka Imam Malik membenarkan Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa di Madinah ketika umur Imam Syafi'i 15 tahun. Kita 45 umur, gaya megedu. Lagi tau. Dah. Padahal kita sama dengan Imam Syafi'i masa beranak. Tahu tak? Nangis wek gitu lah, kecing berok ceng. Tapi dah dia kandak. Tak apa tak? Dia kandak. Cawi. Imam Hambali pun semua, dia kandak. Jadi Imam Hambali. Kalau dia tak kandak, jadi Encik Hambali dah. Tahu tak? Imam Malik. Kalau dia tak kandak, tak mengaji sungguh-sungguh, panggil Pak Cik Malik. Pak Cik Malik, tiba-tiba Imam Malik. Imam mazhab Maliki. Luruh dunia ikut. Dan sarah dan nahu. Ilmu sarah ni ilmu perbuatan, mentasrihkan bentuk kata perbuatan. Macam katakan perbuatan kita belajar bahasa Melayu kan, bahasa Malaysia, daripada lari masdar, tubik berlari. Nampak? Daripada berlari jadi pelarian, daripada pelarian buang an jadi pelari. Itu ilmu sarah. Kita sebut ni supaya nampak, dan orang-orang muda mengaji. Ngaji ya. Belajar dah. Bukan payah. Kena guna masa. Tahu tak? Jadi Imam hari tu reti ilmu sarah. Belum masuk kalau harap. Dah reti. Lepas belajar, reti. Bukan ilmu orang Melayu, Arab lah ke tu. Dah kita belajar boleh. Tengok orang kalau berang nyanyi lagu putih. Faham tak? Padahal dia orang kalau berang, pasal apa dia boleh nyanyi lagu orang putih? Macam orang putih lelek. Pasal dia minat. Dan dia bersungguh. Kita gitu kau. Ilmu sarah. Daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtuna, darabtu, darabna. Aduh, tok u. Mengaji. Kita ni kalau dalam bahasa Melayu, kalau seorang menumbuk, kita kena tulis seorang lelaki sedang menumbuk. Seorang lelaki telah menumbuk. Kalau Arab, dia pelik. Kalau seorang lelaki telah menumbuk, dia bunyi daraba. Kalau dua orang lelaki telah menumbuk atau memukul, dia berbunyi daraba. Gitu. Ada alif belakang. Kalau ramai laki-laki sedang memukul, panjang kan masa Melayu? Arab, darabu. Kalau seorang perempuan sedang memukul, Arab, darabat. Dua orang wanita sedang berpukul-pukulan, darabata. Ramainya orang perempuan sedang memukul, darabna. Nampak? Dia gitu. Dia Arab dia begitu. Itu ilmu sarah. Dan ilmu nahwu. Ilmu nahwu tu dah. Ilmu nahwu tu ialah ilmu tentang konun perkataan atau bahasa. Konun bahasa. Kita kata bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi tafsir Quran. Ber tu benda. Ber tu bersumpah ke ataupun haraf jar. Nampak? Ber dia ada dua tu. Bismillah kan ada ber. Ber tu haraf jar ke atau haraf kosong. Kalau haraf kosong kena terjemah demi.
Nampak? Billah, demi Allah. Tapi ber itu haraf jar. Bismillah, terjemahnya dengan. Itu guru ilmu nahwu ngaji. Baiklah, kalau ber itu bermakna haraf jar. Apa takluk dia? Takluk dia isim am atau isim khas? Fi'il am atau fi'il khas? Dia jadi qadalang. Atas ber sutik. Sebab tu kita dulu. Ber sutik ngaji tu 4 bulan. Makna ber. Itu ilmu. Kita ngaji dengar 2 bulan. Macam Imam Hanafi dah aku. Nampak? Ia cocok di setan barang itu. Connect gitu. Itu jadi lawan orang mau. Berasa aling. Orang mengaji berselok. Selok ber. Tak percaya, tengok kitab tafsir Al-Kabir. Tafsir Mafatihul Ghaib. Tafsir Imam Fakhrul Razi. Kita tengok dia tafsir. Bismillah je 183 muka surat. Bismillah je. Tafsiran dia. Baqarah tak tahu apa juzuk. Nampak tak? Ada Taubak tu 143 muka. Bismillah saja. Lepas tu ilmu ni banyak. Berasa kita jahil, Allah sayang kita. Jangan berasa pandai. Biar anda pun. Dan ilmu ma'ani dan bayan. Ini dah masuk dalam ilmu balaghah. Keindahan bahasa, ijaz bahasa. Dan arut ini maknanya lenggok. Istaf'ala yastaf'ilu mustaf'ilun. Lenggok. Untuk baca kitab-kitab yang dikarang dalam bentuk syair. Nampak? Kata kitab ni kalam yang dikarang ada 2. Satu dipanggil kalam nasar, karangan biasa. Satu dipanggil kalam syair yang ada beat dia tu, ada beat, ada tempo, ada rhythm. Mustaf'ilun. Kalamun labzum mufidu kastaqim. Faham lagi? Apa benda ni? Kitab-kitab fiqh pun dikarang dalam bentuk syair ada. Kitab tafsir pun ada. Kitab hadis pun ada. Mustalah pun ada dalam bentuk syair. Mana? Dan ilmu faraid, ilmu pembahagi pesaka. Dan menghafalkan masalah yang gharib-gharib, yang pelik-pelik. Dan mengarang kitab usul fiqh. Imam Syafi'i karang. Kitab Ar-Risalah. Ulama' kediang. Ni ambil ulama' dulu je. Kopi. Boh karangan dia. Nampak? Ulama' dulu ni dia pioneer. Dia pemula. Dia payah. Macam orang dulu nak reka ke lapu, nak reka ke kapal terbang. Hola ni kau reki lah. Orang reka dah. Dan mengarang ilmu usul. Ilmu umbi. Agama. Dan mengarang kitab yang menyatakan hadis ini sahih atau maudhu'. Ini sahih atau maudhu'. Ini hasan atau sahih. Ini hasan li ghairih atau hasan li zatih. Hadis ini hadis dhaif. Dhaifnya apa? Kat mana dhaif? Dhaifnya munqati' atau mauquf dan sebagainya. Untuk kita lebih faham. Ini semua ni benda-benda yang direka oleh ulama' untuk kebaikan kita. Termasuk titik-titik dan baris dalam Quran. Quran yang ditulis zaman Sayyidina Uthman. Masa Sayyidina Abu Bakar tulis dah. Tak sesat lagi kerana berlaku peperangan. Ramai yang murtad. Pada zaman Sayyidina Uthman sesat. Tidak ada lagi yang murtad. Maka kembali projek untuk meneruskan menulis mushaf Quran dalam satu buku. Kerana sebelum tu sahabat yang masih hidup semua tua-tua dah. Tak ramai pun. Mereka yang hafal, ada yang hafal 30 juzuk, ada yang hafal sebahagian surah. Dan mereka semakin meninggal dunia. Maka kebimbangan takut habis yang hafal Quran ini, Sayyidina Uthman kumpulkan jelas sekali sahabat yang masih hidup yang hafal Quran dan ditulis dalam mushaf. Maksudnya daripada dada sahabat pindah dalam Quran. Jadi buku kita ni. Faham lagi? Ada satu riwayat dibuat 4 buah. Di antara satu ke Kufah, satu ke apa benda ni Basrah, satu di Madinah, satu ke Yaman. Dan ada satu pendapat, satu ke Mekah. Dan pendapat yang kedua ditulis 10 buah. Semua tu pada zaman Sayyidina Uthman tu panggil mushaf Uthmani tu
hanya huruf saja. Kalau bismillah begitu, sin, mim. Titik tak ada, baris tak ada. Faham? Lepas pada zaman tu baru ditulis titik. Jadi bertulis titik bawah. Dua di atas. Faham? Kalau tak ada titik siapa learning itu boleh baca. Titik tak ada, baris tak ada. Itu hak asal Quran hak tulis di atas kertas, atas kulit kijang. Boleh tak baca? Ada baris pun. Faham lagi gayok repang kali. Nampak? Adudu. Kan duduk aduda. Faham lagi? Nampak tak? Nah, dalam ada baris tu. Jadi meletakkan baris itu bid'ah. Tapi untuk kebaikan kita. Faham lagi? Azan lagi. Azan tak? Sikit lagi dah. Kedua bid'ah yang sunat, wallahu a'lam.